Baik, Assalamualaikum dan juga selamat malam. Kita ulang balik ya. Sebelum ini, tuan-tuan dan puan-puan semua dah belajar cara buat proposal. Mula-mula pra-proposal. Buat proposal, dah siap proposal. Kemudian sekarang ni dah mula proses untuk mengambil data. Dan ada yang dah siap collect data dan mungkin ada yang data tu dah ada dah lama pun sebenarnya dan diguna pakai untuk dalam kajian tindakan ni. Melapor data tu dalam bahagian memerhati tu penting sebab nak menunjukkan bagaimana kita buat kajian tindakan kita, sama ada dia memberi manfaat ataupun tidak, berhasil ataupun tidak, dan membantu murid-murid ataupun tidak. Dan bila kita dah buat, perkara seterusnya yang kita nak belajar pada malam ini ialah mereflect. Maksud mereflect, apa benda agaknya mereflect ini Bila kita sebut refleksi, dia seolah-olah seperti satu gambaran di mana kita dah melakukan sesuatu perkara dan kita nak melihat adakah perkara-perkara tadi itu dapat membantu, menyelesaikan, memudah cara dan sebagainya. Sebab itulah kita perlu ada refleksi. Kenapa refleksi ini penting dalam kajian tindakan? Sebab tujuan asal kita tadi, kita muncul daripada refleksi, betul tak? Di mana di peringkat awal tadi tu, tuan-tuan dan puan menyatakan masalah dalam pembelajaran dan sebagainya. Kemudian kita nak selesaikan perkara tersebut, kita pun dah bina dengan intervensi ataupun idea yang kita dah lakukan. Bila kita dah berikan idea, kita laksanakan dalam kajian tindakan kita. Kita dah dapat pelaksanaan tadi tu, kita nak tahu pula betul ke, sejauh manakah daripada proses yang kita dah buat daripada awal tadi, kita dah bagi intervensi, kita nak lihat betul ke benda ni berkesan dan sebagainya. So refleksi ni ialah sebagai satu, kata orang, perkara yang menyudahkan sesebuah proses penyelidikan. Sebab dalam Chemist Made Target tadi, dalam gelungan dia merancang, bertindak, memerhati dan juga mereflect. Okay? Ada setengah bahagian PPD dan JPN, dia punya kajian tindakan tu, refleksi ni muncul di peringkat awal. Tak jadi masalah sebenarnya, kita sendiri yang boleh akan menggoreng-gorengkan dia. Sebenarnya refleksi tadi tu memang dah muncul awal, di mana kita dapat menyatakan di peringkat permulaan penulisan tadi kan, kita nyatakan refleksi kita sebagai seorang guru ataupun pendidik. Itulah dia kepentingan refleksi. Apa dia yang terjadi dalam refleksi ini? Kita perlu senaraikan dulu apa yang anda rasa bila dah buat kajian tindakan ini. Okey, bila kita dah selesai kajian tindakan tu, kita kena senaraikan apa yang kita dah rasa. Saya suka menggunakan pendekatan senarai je dulu. Jangan buat ayat secara formal ataupun ayat yang skema. Maksud senarai tu, tulis saja apa yang anda rasa terdetik dalam pemikiran anda. Bila aku dah buat kajian tindakan ni, apa yang aku dapat buat? Contohnya kan, saya suka buat analogi seorang peniaga nasi lemak. Refleksi dia matlamat meniaga nasi lemak itu adalah untuk mendapatkan keuntungan. Itu objektif dia. Refleksi yang dia buat, ada seorang pembeli yang komen. Dia cakap nasi lemak yang dijual tadi tu sambalnya pedas. So dia baiki dengan menambah idea ataupun intervensi, menambahkan gula, menambahkan bawang supaya sambal tu lebih kurang pedas dia. Jadi itulah dia punya intervensi dia. Dan bila dia dah buat tadi, dia memerhati, dia melihat jadi ke sambal tadi tu tak pedas, dan apakah refleksi berdasarkan orang punya komen tadi. Orang kata bagus, sedap dan sebagainya. So dia sebagai seorang pembeli, penjual, dia akan membuat refleksi atas apa yang dia dah buat tadi. Okey, betul. Rupanya menggunakan bawang, dia akan menjadi sedap. Tu dia saja. Guna bawang jadi sedap lah. Bila dah guna bawang ni, sambal tu tak pedas sangat. Ramai dah beli. Jadi itu ialah merupakan satu refleksi yang kita sendiri sebagai pengkaji, penyelidik, kita sendiri yang keluarkan. Okey. Jadi biasanya perkara yang akan dirasakan adalah kaitan antara refleksi asal yang awal-awal dulu. Okey, yang kita dah buat awal-awal dulu. Kemudian ialah objektif kajian kita. Itulah dia, kata orang tu, sebahagian perkara yang perlu kita kaitkan dalam refleksi. Kemudian ialah intervensi yang kita dah buat. Dapatan kajian yang kita dapat tadi tu. Jadi kita buat satu gabungan ke semua perkara-perkara tadi ni sebagai satu refleksi diri kita sendiri. Okey, gabung semua perkara tadi ni berdasarkan kepada refleksi asal, objektif kajian, intervensi yang kita buat dan dapatan kajian. Jadi bila kita refleksi kita awal, kita dengar bahawa murid tadi tu tak nak hadir PDPR disebabkan oleh bosan pembelajaran secara WhatsApp contohnya. So objektif kita nak bagi dia minat kita punya pembelajaran. Intervensi yang kita buat, kita gunakan medium pembelajaran secara face to face menggunakan digital online seperti Google Meet ataupun Zoom contohnya kan. Dapatan kajian menunjukkan budak-budak seronok, gembira, seronok dan juga seronok lah dengan apa yang kita ajar dan sebagainya. So kita membuat satu refleksi. Oh betul lah, masalah tadi tu sebab diorang ni tak suka belajar guna WhatsApp, bosan. Jadi itulah namanya refleksi. Apa yang kita rasa dalam diri kita, yang kita berfikir-fikir terhadap apa yang kita dah lalui dalam sebuah proses kajian tindakan,
itu dikatakan sebagai refleksi. Contohnya macam ni nak lebih jelas lah. Sebenarnya tak ada pun panduan tersendiri nak buat refleksi ni. Tuan-tuan perempuan nak tulis sahaja pun tak apa. Tulis je ayat yang dirasakan dalam diri. Cuma saya ajarlah untuk dia lebih dapat kemas. Okey, pertama sekali senaraikan. Ni contoh tadi saya cakap jangan buat ayat skema. Tak sangka budak akhirnya datang kelas PDPR ni dulu langsung tak masuk. Contohnya kan. Ini ialah refleksi kita sebagai seorang guru. Tak sangka bila kita guna pendekatan ni, budak boleh dapat jawab soalan ADMAT tersebut. Kita guna pendekatan ni, budak tu daripada gemuk menjadi kurus menggunakan program diet yang kita kenalkan. Tak sangka daripada guru-guru tak bermotivasi sebagai guru kaunselor, anda berjaya memotivasikan guru-guru. Tulis je. Tak sangkalah cikgu ni semua rajin pula bangun-bangun pagi. Buat je ayat secara sembrono. Sembrono tu tulis saja. Kemudian kita pecahkan dia kepada fokus kita. Kita dapat lihat tak sangka budak ni siapa sebenarnya kan. Itu saya ajar refleksi terbahagi kepada 3 kalau kita nak buat. Kepada murid, kepada guru, kepada PDP, kepada mata pelajaran atau apa-apa sahaja. So kita nampak ayat ni. Tak sangka budak akhirnya datang kelas. So ini fokus dia kepada murid. Okay. Tema dia apa? Kita kena buat tema. Tema kita nampak budak akhirnya datang kelas PDPR ni dulu langsung tak suka masuk. Okey, ini mungkin kita boleh katakan sebagai motivasi. So dia menjadikan sebagai satu penceritaan tentang dengan melaksanakan kajian tindakan ini, refleksi yang kita dapat wujudnya motivasi dalam diri seorang murid. Jadi bila kita nak buat huraian ayat yang lengkap macam inilah. Intervensi yang telah diperkenalkan oleh pengkaji melalui kaedah FAST robot telah dapat mewujudkan semangat motivasi kepada murid bagi menghadiri sesi kelas yang disampaikan oleh guru. Hal ini demikian, intervensi ini, nampak tak, ni contoh ayat lah. Di mana daripada ayat yang kita buat secara sembrono, dia menjadi sebagai satu ayat yang sistematik. Ini contoh je saya ajar. Kalau tuan-tuan perempuan boleh tulis refleksi sendiri, tak jadi masalah. Okey, jadi perkara pertama, tulis dulu secara umum dalam bahagian refleksi ni. Ceritakan secara umum tentang kajian yang telah dijalankan secara gambaran ringkas. Okey, buat rajah carta untuk menerangkan refleksi ini akan diberikan kepada beberapa sub refleksi. Okey, contoh macam ni. Okey, contoh ayat dia. Ni nak memulakan ayat lah, jangan terus pergi je. Refleksi kepada murid ialah apa? Refleksi kepada guru apa? Tak nak, kena buat macam orang cakap bagi salam dulu sebelum kita nak mengembangkan ayat. So kita buat. Kajian berbentuk kajian tindakan ini merupakan kajian dipilih oleh pengkaji bagi melaksanakan penyelidikan ini. Kajian ini telah memperbaiki dan meningkatkan amalan PDPC dalam bilik darjah. Dalam kajian ini, pengkaji telah menjadikan kerja amal, dia cerita balik objektif dia sikit, dia cerita balik apakah intervensi yang dibuat. Okey, hal ini demikian, kajian yang dilaksanakan ini telah dapat menunjukkan beberapa implikasi penting khususnya kepada murid, kepada warga sesawang. Nampak tak, dia pecahkan dia punya refleksi dia tu, kesan kepada murid, kepada warga sesawang terhadap pelaksanaan kerja amal pendidikan moral dan kepada kurikulum pendidikan moral di Malaysia seperti Rajah 5.3. Okey, ni sepatutnya bukan implikasi lah, ini patutnya refleksi. Okey, ni tesis saya. Okey, so refleksi tukar refleksi kajian. So dia pun cerita terdapat 4 refleksi kajian tindakan. Ini macam ayat pembuka lah. Dia bercerita secara general tentang objektif dan intervensi diperkenalkan. Dan apakah refleksi yang dapat dalam kajian ini? Okey, kemudian pecahkan refleksi kepada beberapa bahagian. Refleksi terhadap amalan guru, refleksi terhadap murid, refleksi terhadap mata pelajaran, ataupun kalau orang tu buat bidang pengurusan, refleksi terhadap bidang kajian tindakan yang dikaji. Sebab mungkin bidang hal ehwal murid, bidang pengurusan, pentadbiran, atau tinggal huruf N di sini ya. Okey, jadi kita pecahkan refleksi itu kepada satu persatu pula. Kita tulis satu-satu refleksi untuk dihuraikan. Ini perkara yang kedua. Tulis apakah impak dan implikasi intervensi yang telah dijalankan kepada setiap satu refleksi yang ingin ditulis. Macam ni contoh dia. 5.4 tadi ialah refleksi kajian. Kemudian di bawah tu kita letak gambar carta rajah tadi kan, refleksi kepada 3. Kemudian kita masuk kepada refleksi yang pertama, refleksi terhadap murid 5.4.1. Penggunaan integrasi elemen ini telah memberi impak yang baik kepada dia berceritalah pasal refleksi apa yang kita rasa tadi. Macam saya ajar tadi, bina ayat berdasarkan daripada isu budak nak hadir kelas tadi kan, motivasi tadi tu. Jadi letaklah ayat dia di sini. Kemudian buatlah pula 5.4.2 refleksi kepada
guru ataupun mata pelajaran, terpulang. Refleksi ni saya hanya pecahkan 3 hari tu kan. Tapi tuan-tuan dan puan-puan boleh buat apa-apa saja refleksi yang dirasakan nak letak. Okey, contoh dia saya tunjukkan penulisan refleksi macam ni. Kajian berbentuk, ni secara umum, ini ialah ayat general. Okey, mereflektlah 5.4. Kemudian dia letak, ni pun saya tak ubah sebab ini saya punya tesis. Sepatutnya sini refleksi, refleksi kajian. Kalau tesis implikasi kajian, sama je sebenarnya lebih kurang. Okey, dan dia letaklah rajah ni kena nyatakan macam tu. Okey, kemudian letaklah 5.41, refleksi terhadap murid. Penggunaan bla 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 cerita dan sebagainya. Macam saya di peringkat tesis, pecah lagi lah. Implikasi kepada murid, pecah lagi pula. Motivasi, interaksi, kemahiran. Bagi anda saya rasa tak perlu kot. Terus tulis je lah. Pertama motivasi apa, kedua apa. Macam ni saya buat ni macam detail kan sebab dia ada anak-anak lagi. Tapi bagi saya tak perlu. Kalau ada refleksi terhadap murid pun dah cukup dah. Tak payah lagi nak pecah lagi kepada kecil-kecil. Cerita je secara general. So, refleksi ni sebenarnya anda seperti berbual dalam diri anda. Apa yang aku dah dapat daripada kajian tindakan ini? Apa yang budak tu dapat daripada kajian tindakan ini? Apakah yang dapat dalam mata pelajaran sains ini? Jadi terpulang kepada anda. Ni saya bagi contoh, pecah kepada 3. Refleksi terhadap amalan guru, refleksi terhadap murid dan refleksi terhadap mata pelajaran ataupun bidang bagi yang buat bidang pengurusan. Okey. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk menulis refleksi tadi tu. Tapi ini sebagai contoh lah. Nak buat refleksi tanpa ada pecah-pecah pun boleh. You nak buat general je. Refleksi kajian, berapa tadi kod dia? 5.4 mereflect. Cerita je pun tak ada uraian, tak ada macam saya buat rajah pun tak jadi masalah. Maksudnya perenggan pertama terhadap murid, perenggan kedua kepada guru, perenggan ketiga kepada mata pelajaran pun boleh tak jadi masalah macam ni ya. Macam Cikgu Siti Zuan ini dia buat refleksi tu umum je. Ini ialah ayat pengenalan. Di sini ialah refleksi kepada tak tahulah murid apa dan sebagainya kan. Jadi dia pecah macam tu je. Tapi bagi saya nampak tak berapa cantik. Dia bukan macam bagus lah, okey je tapi tak berapa cantik lah. Seeloknya buat secara general, pecah kepada rajah macam ni, apakah refleksi yang kita nak buat. Kemudian kita pecah salah satu, 5.41 refleksi terhadap murid, apa yang dapat. 5.42 refleksi kepada guru, apa guru dapat. 5.43 refleksi kepada mata pelajaran, apa mata pelajaran dapat. Itulah dia sebagai contoh untuk menulis penulisan refleksi kajian. Okey, ada soalan tak? Kita nak sambung kepada tajuk yang kedua pula malam ni. Refleksi ni bagi saya simple lah, mudah je. Okey, ada soalan? Rasanya tak ada ya. Okey, baik, kita nak terus sambung pula. Selepas kita buat refleksi, kita nak sambung dengan perkara yang terakhir sekali dalam menulis kajian tindakan ni. Dan nak siap dah pun sebenarnya. Iaitu cadangan kajian seterusnya dan juga penutup. Okey, dalam cadangan kajian seterusnya, tuliskan apakah yang dirasakan ingin ditambah baik pada masa akan datang. Apa yang nak ditambah baik pada masa akan datang. Cadangan saya, dalam cadangan kajian seterusnya ni, tulislah pengembangan intervensi yang akan datang, mungkin daripada intervensi menggunakan tepuk-tepuk tangan, lepas ni nak guna tepuk-tepuk kaki pula. Ceritakan saja. Dalam kajian seterusnya, saya bercadang untuk mengembangkan intervensi sedia ada dengan menggunakan tangan, tetapi pada masa akan datang, saya akan menambah dengan menggunakan kaki. Contohnya begitu ya. Kemudian yang kedua, mungkin cadangan yang boleh diberikan, tulis fokus kepada kelompok lain. Pada masa ini, kajian yang saya gunakan hanyalah berfokus kepada 5 orang murid di dalam kelas saya. Pada masa akan datang, saya bercadang untuk mengembangkan potensi kajian tindakan ini dengan melaksanakannya kepada kelas yang sederhana ataupun kelas yang lemah ataupun sebagainya, apa yang anda rasakan perlu. Kalau anda sebagai seorang pengurusan, contohnya anda sekarang kaunseling, anda buat kepada murid-murid. Pada masa akan datang mungkin fokus anda berubah. Anda ingin melaksanakan kajian tindakan ini kepada kelompok guru pula. Fokusnya kepada guru-guru ataupun kepada para pentadbir. Maksudnya anda mengubah keadaan fokus yang dicadangkan. Yang ketiga, tulis bagi objektif lain. Maksud dia, pada masa kini objektif anda, mungkin anda nak meletakkan matlamat menyelesaikan isu budak hadir PDPR. Pada masa akan datang, cadangan anda pula, anda ingin mengembangkan lagi objektif yang lain. Di mana anda mahu pula
dalam kajian anda akan datang, anda nak pastikan budak-budak yang hadir PDPR tadi boleh memberikan apa? Maklum balas, boleh memberikan feedback. Maksudnya anda mengembangkan lagi objektif-objektif lain yang anda ingin hasratkan. Maupun cadangan kajian seterusnya kan. So tulislah serba sedikit. Ataupun kembangkan idea dan cerita pengkaji. Ini selalu orang buat. Mungkin di peringkat awal sekarang ni anda buat menggunakan aplikasi Facebook. Pada masa akan datang anda gunakanlah penggunaan aplikasi yang lebih luas seperti YouTube, Instagram, apa-apa sahaja yang boleh dikembangkan lagi idea-idea tersebut. Macam tadi kan, tepuk-tepuk tangan, kembangkan kepada tepuk-tepuk kaki pula. Contohnya begitulah. Okey, macam saya buat di peringkat sekolah dulu, saya guna Facebook. Saya buat di peringkat master, saya tambah learning management system, saya gunakan Edmodo. Di peringkat PhD, saya gabung pula learning management system, gabung dengan social media pula. Itu contohlah pengembangan-pengembangan yang digunakan. Okey, ini contoh hayat untuk cadangan kajian seterusnya. Kaedah kajian yang dilakukan oleh pengkaji, ini merupakan lembaran sulung yang dihasilkan oleh pengkaji berkenaan aplikasi pelaksanaan PBS di sekolah. Ini contoh je lah. Pengkaji akan menggunakan kaedah ini dalam proses pengajaran pelajaran serta penilaian evidence PBS pendidikan moral sepanjang tahun. Pengkaji merasakan perlunya satu kajian yang berkesinambungan setelah penghasilan kaedah ini kepada murid. Memandangkan pengkaji hanya menskopkan kajian awal terhadap penggunaan medium sosial Facebook, maka kemungkinan pada masa akan datang, pengkaji akan mengembang luaskan penggunaan medium sosial yang lain seperti Twitter, WhatsApp dan juga blog. Ini contoh. Ayat yang saya tulis kepada tuan-tuan perempuan ni yang saya tunjuk ni, ayat saya sebenar ya. Ayat yang saya buat semasa tahun 2013 kat sekolah. Kan saya guna Facebook dulu. Nampak tu cadangan saya nak guna Twitter, WhatsApp, blog kan. Rupanya sampai PhD saya buat. Saya pun tak sangka. Okey, ni contohlah. Contoh ayat yang menunjukkan kita nak memberi cadangan-cadangan pada masa akan datang. Tak ada isu di sini jadi jangan risau takut buat ayat salah ke. Nak buat berapa perenggan? Seperenggan boleh, 2 perenggan lebih baik. Kalau lebih banyak lagi terpulanglah ikut kekreativitian anda untuk menulis ayat tadi tu. Gunakan cadangan saya tadi ni. Tulis pengembangan intervensi akan datang, tulis fokus, tulis bagi objektif. Ini contohlah, contoh cadangan-cadangan yang boleh dikembangkan. Mungkin perenggan pertama, pengembangan intervensi. Perenggan kedua, fokus akan datang yang nak dibuat. Yang ketiga, tulis bagi objektif yang lain. Jadi cukuplah 3 perenggan untuk cadangan kajian seterusnya. And then last but not least, last dah tak ada dah, iaitu penutup. Okey, dalam penutup, masukkan balik ayat penutup proposal. Kita dah buat ayat proposal hari tu. Sekarang ni kita ubah kata kerja dia. Misalnya diharapkan, misalnya tak ada titik lah sini. Misalnya titik 2 bertindih, diharap ditukar kepada telah dapat. Contohnya dalam kajian dulu nyatakan diharapkan kajian ini dapat membantu bla 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 bla. So dalam penutup kita ubah dalam laporan akhir, kita ubah dengan perkataan kajian ini telah dapat. Kajian ini telah mampu. Jangan lagi diharap lagi, tak ada dah akan diharap. Sekarang kita dah buat, kita dah tahu apa yang kita dapat dan kita pun letak dia dalam keadaan ayat kata kerja yang berlainan. Okey. Ini contoh yang hari tu yang saya ajar dulu masa buat proposal. Kajian tindakan yang dilakukan ini diharap dapat menyelesaikan 2 isu utama. So, kalau kita punya penutup sekarang, dia ubah jadi apa? Kajian tindakan yang dilakukan ini telah dapat menyelesaikan 2 isu utama dalam subjek pendidikan moral bidang hak asasi manusia. Dengan menggunakan kaedah ataupun tindakan ini diharap tukar. Murid telah dapat mengingati. Nampak tak? Dia pusing balik ayat tu, twist menjadi kata kerja yang dia dah berjaya ataupun menyelesaikan. Okey, mungkin ada pertanyaan. Bagaimana refleksi kajian tiba-tiba dalam refleksi tersebut gagal, tak berjaya pun. Okey, jangan risau. Dalam refleksi tulis je apa yang terjadi. Contohnya dalam kajian ini masih terdapat masalah. Daripada 10 murid, 2 orang masih tak dapat lagi memahami kaedah ini. So dalam refleksi ceritakanlah melalui refleksi murid apa yang terjadi. 2 orang murid tak berjaya. Jadi kita pun kena memberi cadangan untuk melakukannya dalam kajian seterusnya. Jadi letak dekat mana? Letak dekat sini, cadangan kajian seterusnya. Oleh disebabkan terdapat 2 murid yang tidak boleh ini cadangan pengkaji pada masa akan datang. Pengkaji ingin melakukan lagi apa-apa dan sebagainya. So ceritakan. Kalau rajin buatlah golongan kedua, patah balik daripada merancang, bertindak, memerhati tadi kan. Ulang balik dengan kita menambah baik intervensi. Maksud tambah baik intervensi tu,
Kalau kajian kita sekarang ni kita guna tepuk-tepuk tangan, bila kita buat golongan kedua, mungkin tepuk-tepuk tangan tu ditambah dengan irama lagu. Masih lagi tepuk tangan tapi tepuk tangan bersama dengan irama lagu. Dapat tak menyelesaikan isu yang terjadi? Buat golongan kedua tiba-tiba masih lagi tak faham. Rupanya lagu tadi tak membantu. Buat pula intervensi tepuk-tepuk tangan dengan ada lagu, tambah pula iringan tarian pula. Contohnya begitu itu maksud dia dalam sebuah proses golongan tu berulang-ulang dan sebagainya. Okey, jadi inilah dia cadangan kajian seterusnya dan juga penutup. Okey, ada soalan tak nak tanya? Salam doktor, saya ada soalan berkaitan dengan cadangan masa hadapan tu. Kalau saya tengok daripada format KT yang doktor bagi ni, di mana kedudukan cadangan cadangan kajian pada masa akan datang tu kita mau letak? Di bahagian dia selepas daripada tadilah, lepas daripada mereflect. Dia akan tadi berapa mereflect 5.4 kan? So ni jadi 6.0. Di bahagian kos kajian ni di 6.0 dia terus jadi tajuk yang baru, subtajuk baru 6.0 cadangan kajian seterusnya. Oh, jadi kalau macam saya punya kajian ni tiada kos, tak perlulah saya letak kos kajian ni kan, saya gantilah dengan kos kajian? Sebab dalam format yang doktor bagi ni betul-betul, tak apa. Sekarang ni buat ikut cadangan saya. Itu kan proposal. Sekarang ni kita dah nak mula melaporkan pelaporan akhir dah. So yang kos tu sabar sebab lepas ni saya akan sambung. Kos tu akan duduk di lampiran lepas ni. Dia akan berpindah arah. Jadi sekarang kita dah nak menongkar arus. Lupa saya nak bagi tahu. Betul, kalau ikut asal 6.0 kos kajian kan. Kos kajian tu akan dimasukkan dalam laporan akhir. Dia akan duduk di lampiran. So dia akan replace 6.0 cadangan kajian seterusnya. Okey, baik doktor. Terima kasih. Cadangan seterusnya, ini akan jadi 7.0 penutup. Baik. Terima kasih doktor. Dan seterusnya, lepas 7.0 rujukan. Lepas ni saya akan tunjukkan cara pelaporan yang terakhir. Okey? Ada tak tanya lagi soalan yang lain? Selamat malam doktor. Selamat malam, sila. Doktor, boleh doktor bagi contoh untuk cadangan kajian untuk tukar objektif yang lain? Kok tak dengar sikit suara? Dicontoh kajian oleh? Bagi contoh? Macam mana tadi? Dia tanya contoh kajian. Contoh cadangan kajian seterusnya. Ni contohlah yang saya tunjuk ni. Kerana tindakan logat ini telah mendapat penyelesaian dua isu utama, bla 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 cerita. Okey, contoh kajian seterusnya dia cakap ini. Kita baca ya. Dengan menggunakan kaedah rumus ini telah dapat memudahkan pelajar untuk mengingat fakta. Begitu juga dengan komen rumus dia cerita. Pengkaji merasakan perlunya satu kajian yang berkesinambungan setelah penghasilan kaedah ini kepada pelajar, maka berkemungkinan pada masa akan datang pengkaji akan mengembang luaskan penggunaan aplikasi Canva dalam menghasilkan satu persembahan video yang lebih menarik dan menggabungkan penggunaan media sosial seperti Facebook, Instagram dan aplikasi TikTok. Ni contoh dia tak guna benda ni. So dalam cadangan kajian seterusnya dia akan mengembangkan penggunaan tersebut. Guna je format yang saya cadangkan tadi. Pertama sekali dalam perenggan pertama, you cerita, you nak kembangkan intervensi akan datang. Intervensi sekarang ni dah ada, akan datang apa yang you nak kembangkan lagi. Yang kedua, fokus sekarang ni you dah buat kepada budak-budak kelas-kelas sekian. Pada masa akan datang, anda nak ubah pula kepada kelompok-kelompok yang berbeza. Sekarang ni anda nak tulis objektifnya, sekarang ni ialah berkenaan dengan nak hadir PDPR. Mungkin akan datang, you nak kembangkan lagi objektif tu kepada objektif-objektif yang berbeza. Macam ni lah yang saya buat ni kan. Sekejap. Ni dia contohnya kan. Di peringkat awal dulu saya gunakan Facebook je untuk saya punya kajian. Pada masa akan datang saya bercadang nak gunakan Twitter, WhatsApp, blog contohnya lah. Ini contoh cadangan kajian. Nak buat seperenggan pun boleh sebenarnya, tak jadi masalah untuk menulis cadangan kajian seterusnya ni. Okey, ada lagi soalan yang nak tanya? Okey, kalau kita lihat ni 6.0 cadangan kajian seterusnya. 7.0 ialah kesimpulan. Kerana tindakan yang dilakukan ini dia harap dapat menyelesaikan. Dia cerita pasal kesimpulan tu, dia ambil balik je ayat yang masa dia punya proposal dulu. Tapi dia dah buat kata kerja. Sekejap saya nak tunjuk satu cikgu Hemarani ni. Hemarani ni bagus juga.
Dia buat subjek pendidikan khas. Sekejap ya. Kena cari nama dia. Cikgu Hemarani. Okay, ni bukan. Sekejap ya. Sekejap. Okay, selepas ni. Ayo. Okay. Ini Cikgu Anita. Sekejap ya. Okay, ni dia. Okay, kita tengok Cikgu Hemarani ni macam mana dia buat dia punya refleksi, cadangan kajian dan juga refleksi dia. Okay, ini dia punya refleksi. Ni, dia tak ada buat macam, yang ni saya nampak lah, saya tambah baik ya. Dalam mereflect ni, boleh je buat secara general dalam perenggan. Perenggan pertama dia cerita pasal murid, nampak Okay, perenggan kedua, dia cerita pula pasal guru, nampak? Kan? Perenggan ketiga, dia tak ada, dia buat 2 je. Menambah baik PDP. So dia ada 3, sama je macam saya ajar tadi. Tapi kalau perasan, yang saya ajar tadi, saya pecahkan dia kepada 3 sub tu untuk dikembangkan macam ni. Supaya lebih nampak cantik lah, lebih jelas. Mula-mula cerita secara general, kemudian pecahkan kepada kotak macam ni, refleksi kepada murid, refleksi kepada apa, dan buat 5.451 refleksi terhadap murid. Seperenggan pun tak apa. Dia lebih nampak cantik lah. Kalau tak ada pun saya tak kisah sebenarnya, tu nampak lebih jelas. So macam cikgu ni buat, dia letak perenggan pertama, murid, refleksi dia. Perenggan kedua dia kepada dia sendiri, pengkaji, guru tu. Yang ketiga kepada proses PDPC dia. Okey, tengok cadangan kajian dia 6.0. Selepas pelaksanaan kajian tindakan ini, pengkaji akan mengekalkan kaedah ini untuk pengajaran pada masa hadapan. Dia tak kisah cadangan tu apa yang dia nak cadangkan kan. Kerana kaedah peer coaching ini telah berjaya mengingati 5 teknik manipulasi kulit. Tambahan pula kaedah peer coaching ini telah meningkatkan minat, penglibatan serta penguasaan. Selain itu, pengkaji juga mengaplikasikan penerapan high order thinking skill. Saya rasa inilah dia punya tambahan dia nak menerapkan high order thinking skill. Dalam ni ada cakap ayat ni, dia tambah sikit di sini. Sekejap ya. Jadi sikit penambahan lah. Okey. Pengkaji juga bercadang untuk mempelbagaikan instrumen kajian, melanjutkan tempoh pelaksanaan tindakan serta menambah baik soalan dalam instrumen temu bual. Nampak tak dia punya cadangan kajian dia. Pengkaji juga akan memastikan mengadakan aktiviti lanjutan seperti sesi perbincangan, simulasi, aktiviti hands-on. Ini maksudnya apa yang dia rasa dia nak tambah lagi dalam kajian-kajian dia akan datang. Okey, ini contoh. Selain itu, pengkaji juga bercadang untuk menggunakan soal selidik untuk mengenal pasti manfaat melalui kajian pengkaji. Okey, further tu, dia dah siap buat ni, dia nak buat soal selidik untuk mungkin dia nak hasilkan kajian paper yang lain lah. Sebab yang buat ni pelajar master kat UTM. So penutup dia, dia ambil balik apakah dia punya proposal hari tu dan dia tambah baik. Cuma dia panjang lah, penutup dia nampak bagus sikit. Okey. Ni rujukan dia banyak ya, memang jurnal-jurnal semua bagus. Lampiran dia letak gambar dan kos kajian. Ini tadi yang cikgu tanya tadi kan, kos kajian tu di mana? Dia akan duduk di dalam bahagian lampiran selepas itu nanti. Okey. Baik, ada tak soalan tanya? So maknanya cikgu dah nak hampir siap. Pertama, hal tu mana yang dah buat, dah submit berkenaan dengan dapatan. So lepas ini perlu buat refleksi dan perlu buat cadangan kajian seterusnya dan diakhiri dengan penutup. Okey. Jadi sebenarnya kalau ikutkan dah tak banyak lah yang perlu dibuat. Okey. Assalamualaikum. Salam. Doktor, pasal gelung tu, adakah gelung mesti menunjukkan penambahbaikan? Macam mana kalau gelung tu saya gunakan untuk menunjukkan fasa kajian, sebab kajian saya ada 3 fasa.
Adakah saya salah konsep sebenarnya? Macam mana cikgu buat gelung, lepas tu dalam gelungan tu cikgu tunjukkan kebaikan? Saya tunjukkan fasa kajian saya. Kajian saya ada 3 fasa. Jadi kira gelung tu bukannya satu gelung kedua bukanlah penambah baikan gelung pertama, tapi fasa seterusnya dalam kajian saya. Boleh tak macam tu? Maksudnya fasa tu duduk dalam mana? Dalam bahagian intervensi ke dalam bahagian mana? Ya, dalam bahagian intervensi tu ada 3 fasa. Mula-mula problem solving, kedua sharing and caring, fasa kedua. Fasa ketiga ialah rationalization. Itu dalam intervensi je kan, bukannya gelungan. Itu yang cikgu apply kepada cikgu tu, tak masuk dalam gelungan. Gelungan ni dia mengulang proses merancang, bertindak, memerhati, mereflect. Bila dia buat refleksi terakhir ada problem, dia ulang balik, merancang balik, dia rancang idea intervensi yang baru, bertindak balik, buat jadual balik. Faham tak? Macam kita punya proses yang asal tu, dia ulang balik gelungan yang kedua. Tu maksud dia. Macam cikgu buat tu, fasa-fasa tu dalam intervensi cikgu. Fasa 1 intervensi cikgu apa cikgu buat, fasa 2 apa, 3 apa. Bukanlah bermaksud itu gelungan, bukan. Oh, maknanya setiap fasa tu ada semua tu, ada refleksi, ada action, ada observation, ada refleksi. Setiap fasa tu ada. Jadi saya tak boleh ke gambarkan dalam bentuk gelung untuk setiap fasa? Boleh juga dekat dalam intervensi tu, boleh juga terpulang lah. Tak ada masalah. Tapi refleksi tadi tu adakah berjaya ataupun tidak terhadap pelaksanaan cikgu buat tadi tu? Maksudnya fasa tu duduk dalam intervensi kan? Betul tak maksud saya? Betul. Tapi maknanya proses tu berada, setiap fasa tu mempunyai proses yang itulah, 4 proses tu. Merancang action, kemudian observe. Kejap. Boleh tak ada guna komputer ke guna telefon? Saya guna komputer lain yang kajian saya dalam komputer lain pula. Komputer satu lagi. Apa tajuk hari tu ya? Kejap saya kena tengok sebab saya kena fahamkan apa yang puan cakap dengan apa yang tulis, saya kena tengok. Kejap, hari tu dah submit Saya submit dalam bahasa Melayu, dalam BM. Tapi insyaAllah saya akan hantarlah yang English punya, English version. Apa nama puan ya? Siti Anisah. Poem sekolah section apa tadi tu Sekolah section 16 ya? Section 19. 19, sorry. Kejap ya, semua-semuanya. Kena cari satu lah ni. Sekejap, saya akan buka. Membina daya tahan melalui poem XP motion. Nama puan? Siti Anisah Abdul Majid. Siti. Saya dah terbaca pasal tu, kajian tu yang tahu zaman sekolah tu, section berapa tu. Tapi saya perasan kajian ni bahasa Inggeris kan, yang ada buat pasal novel orang putih tu kan? Bukan novel, kajian. Kajian tentang main. Kejap ya, Siti Haniah bukan, Sarinah, Muhammad Adnan, Zainun, Muhammad Hakim, Haliza, Jakrin, Nur Syazina. Bila cari tak jumpa. Siti Anisah Abdul Majid? Ya, betul. Yalah. Akhir juga lah. Lewat juga lah saya hantar. Saya buka. Saya kena fahamkan dululah. Kalau tidak saya pun tak jelas. Kita tengok balik apa yang puan buat. Okay, saya sharekan. Kejap. Okay, tak ada masalah semua. Okay, kita tengok merancang dia. Intervensi yang buat ni pasal video ni tadi kan. Okay. Dekat mana fasa-fasa tu tak nampak pun? Tak ada fasa pun? Fasa tu, ini proposal. Dalam proposal saya tak masuk fasa. Jadi saya tak berapa jelas lah. Macam mana? Tak ada fasa pun dalam proposal? Ini ada. Ya. Tak ada. Ini betul, ramai orang buat macam ni. Fasa pertama gunakan tajuk worst thing. Fasa kedua gunakan tajuk best thing. Fasa ketiga kajian menggunakan sajak tajuk empathy fears ni. Ketiga sajak tersebut bukan sajak yang dipilih. Faham maksudnya?
sepatutnya adakah benda-benda perkara ni akan dilakukan sekali ataupun fasa-fasa ni nak ubah-ubah kepada siri-siri yang seterusnya? Maksud saya ingatkan dalam satu intervensi tu ada 3 step yang puan gunakan. Macam mana? Dalam fasa yang kedua tu, saya akan bagi mereka dengan affirmation for mental health. Itu sebelum mereka tidur, mereka dengar affirmations tu. Jadi berbeza dengan fasa yang pertama. Fasa yang pertama hanya menyatakan worst things in their lives. Tapi dia masih lagi same intervention kan? Intervention yang sama lagi kan? Di bawah satu betul. rangkuman cerita lagi kan? Satu perkara besar. Betul tak? Jadi saya rasa ini bukannya satu kajian tindakan berbeza. Kajian tindakan tu sama. Cuma mungkin pelaksanaan tadi tu ada beberapa kali dalam satu kajian tindakan, intervensi. Betul tak? Betul. Tapi saya nak tanya, adakah fasa pertama tu saya gambarkan dalam gelung pertama, fasa kedua saya gambarkan dalam gelung kedua? Tak perlu. Kalau puan nak buat gelungan kedua, puan kena selesaikan satu pusingan, faham tak? Satu pusingan kajian tindakan. Sekejap saya cuba gambarkan. Macam ni tau. Sekejap ya. Assalamualaikum Doktor. Boleh saya tanya? Kejap, belum selesai lagi. Nak tanya tentang gelungan tu. Gelungan tu dalam English term dia apa? Sebab saya pun tak nampak gelungan tu maksudnya apa. Okey, kejap saya nak selesaikan cerita tadi ni. Okey, macam ni. Dalam satu frasa gelungan ni sebenarnya kajian tindakan yang tinggi lah. Ramai juga yang tak berapa pakar tau. Okey, kalau saya nak share, hari tu sepatutnya anda join penulisan PhD saya. Okey, saya tunjukkan lah. Disebabkan malam ni ada semua dah ada. Tengok je lah apa yang saya buat hari tu di peringkat PhD. Okey. Kejap. Okey, semua nampak yang saya share ni? Tak nampak. Yang doktor punya tak nampak. Belum share lagi sekejap. Masih slide saya. Okey. Okey, sebenarnya buat gelungan ni bukanlah satu kemestian, tapi kalau dapat buat baguslah. Tapi saya risau di peringkat sekolah ramai yang tak faham dan dia akan risau dan nanti dia pening. Okey, nampak ini saya tunjukkan gelungan, proses gelungan. Apa yang terjadi? Begini, dengar betul-betul dalam satu gelungan pertama, kita ada merancang, bertindak, memerhati dan juga mereflect. Okey, semua nampak ni. Ini yang masa kita buat sekarang ni. Okey, masing-masing dah cerita merancang apa, bertindak apa, memerhati apa. Sekarang ni semua dah nak mereflect, memerhati, iaitu ramai yang tak siap lagi lah. Memerhati ni iaitu melaporkan data. Mereflect ini yang kita belajar malam ni. So, dalam proses gelungan pertama tadi ni, dalam refleksi sekarang ni, kita lihat betul ke kajian tindakan ni dapat menyelesaikan isu murid-murid kita. Daripada 10 tadi tu, 3 orang masih lagi tak boleh faham apa yang kita buat, apa yang kita ajar, apa yang kita lakukan. Maknanya intervensi tadi tu ada masalahnya. So, dia akan pergi kepada proses gelungan kedua iaitu merancang. Okay? Nama ayat dia ialah merancang ataupun membaiki rancangan asal. So, dia akan patah balik kepada merancang. Katalah intervensi yang pertama tadi tu, dia menggunakan tepuk-tepuk tangan. Bila dia merancang dalam yang tadi ni, dia tambah baik. Dia sedar bahawa tepuk-tepuk tangan tadi tak mampu nak membantu murid untuk mengingati subjek matematik contohnya. So, dia sedar daripada 10, 3 orang tercicir, tertinggal, tak boleh. So, dalam membaiki rancangan asal, tepuk-tepuk tangan tadi tu, dia tambah pula dengan apa? Tepuk-tepuk tangan sambil menyanyi. Contohnya kan. Itulah dia perancangan dia. Dan dia pun bertindak, buat balik proses yang macam bertindak tadi tu. Pergi ke lakukan tarikh, masa, buat macam kita buat awal tadi tu berpusing. Dan akhirnya memerhati, tengok betul ke kajian ni bagus dan refleksi balik. Betul ke daripada tambahan tepuk tangan tadi tu 3 orang tadi dapat tak diselamatkan?
Tadi 10 kan, 7 dah selesai dah dalam golongan pertama. Dalam golongan kedua, 3 ni dapat tak diselamatkan? Maksudnya diselamatkan tu berjaya ke tidaklah benda tu dilaksanakan kan. Dan kita lihat, okey, tiba-tiba ada lagi pula seorang tercicir dan juga tak dapat. Okey, dan kita pergi kepada golongan yang ketiga. Buat balik pusing, rancang. Dah tepuk-tepuk tangan, menyanyi, tambah pula dengan berjoget pula dalam golongan yang ketiga. Sampailah golongan yang seterusnya. Tuan-tuan puan nak tahu saya buat keempat-empat golongan ni memakan masa dekat 2 tahun di peringkat PhD. Terlalu panjang untuk membuatnya. Okey. Jadi, kalaulah kata tuan-tuan puan-puan sampai dekat merefleksi, tuan-tuan puan rasa memang tak dapat diselesaikan, tapi tuan-tuan puan dah give up ataupun nak menamatkan penulisan kajian tindakan ini. Maksudnya, tuan-tuan puan nak bawa nanti dalam kajian seterusnya. So, stop je dekat refleksi, nyatakan dalam kajian ini hanya 3 murid sahaja berjaya memahami mata pelajaran kita berdasarkan objektif yang kita sasarkan di peringkat awal. 7 lagi tidak mampu dan tidak berjaya. Ceritakan dalam bahagian refleksi. Kemudian dalam cadangan kajian seterusnya, pengkaji bercadang untuk melaksanakan kajian tindakan pada masa akan datang dengan memperbaiki intervensi tepuk-tepuk tangan dengan apa-apa dan sebagainya. Itu satu kaedah. Kaedah di mana anda nak menamatkan situasi penulisan kajian tindakan tadi tu, di mana anda tak nak buat golongan kedua. Sebab golongan kedua ni ibarat dia macam memulakan proses tu daripada awal. Kalau orang dah siap 3 bulan, dia akan tambah lagi beberapa bulan lagi seterusnya. Begitulah. Okey. Kebanyakan di sekolah dia menulis sampai refleksi je, walaupun berjaya ke tak berjaya, dia pun declare berjaya je kan. Tapi kita boleh syak dah kalau dia nipu tu, kita nampak cakap betul ke. Sebab itulah ujian pra dan pos banyak dipertikaikan. Ujian pra buat 10 tambah 10, ujian pos 10 tambah 10. Siapa-siapa pun boleh kan untuk menjawab perkara tersebut. Sebab tu saya cakap bagus buat ujian awal dan ujian selepas, tapi jangan declare pra dan pos. Buat je berdasarkan analisis dokumen. Melalui ujian 1 apa dapat, ujian 2 apa dapat. Kedua-dua tentu dinampakkan macam berbeza lah. So siapa yang nak buat by golongan tadi ni memang kena belajar khas, kelas khas untuk menulis. Tapi ini secara basic lah yang saya nak terangkan. Maksud dia, so di sebelah ni saya nak tunjukkan carta secara kesimpulan. Yang tuan-tuan puan nampak ni pendek kan. Kalau saya punya tesis ni yang cerita macam ni hampir dekat 300 muka surat. Ini sahaja cerita. Golongan pertama apa terjadi dalam perancangan, dalam bertindak apa, dia berpusing cerita bebel kan. Satu ni mungkin 90 muka surat bebel, tambah lagi 90 muka surat bebel, tambah lagi 90 muka surat, sampailah golongan keempat. So golongan keempat ni dia mati. Mati maksudnya dia tamat. Di mana berjaya daripada semua proses tadi tu yang saya buat, 5 murid yang melalui kajian tindakan ini dapat mengaplikasikan impian dan hasrat kita tadi tu. Sebab itulah refleksi ini dia penentu. You nak patah balik ke, nak teruskan ke ataupun sebaliknya. Itulah dia maksudnya gelungan. Yang macam puan tadi buat fasa-fasa tu, fasa tadi sebenarnya hanya digunakan di dekat mana bertindak ni saja. Fasa 1 apa tindakan puan, fasa 2 apa tindakan puan. Kecuali puan dah nak asingkan. Sebenarnya idea tadi tu tak boleh wujud kalau kita nak buat golongan kedua dah ada idea yang kita nak bentuk. Tak boleh. Sebab di mana idea tu akan muncul? Idea tu akan muncul selepas refleksi. Tak boleh daripada awal kita dah ready dah. Kita nak buat golongan contohnya kan, aku nak buat kajian di peringkat master lah, aku nak buat 5 golongan lah. Mana boleh, sebab golongan tu tak tahu ada ke, jadi ke, tak jadi ke. Sama juga dengan idea. Idea golongan tu takkan tahu di peringkat awal. Sebab idea tu akan muncul setelah refleksi dalam golongan pertama tadi berakhir. Okey, dalam refleksi kita tengok rupanya budak ni dia cenderung kepada nyanyian. Maknanya kita cuba dalam golongan kedua, kita datang tepuk tangan, kita tambah dengan nyanyian. Mungkin dia akan suka. Rupanya betul. Budak yang cenderung nyanyian tadi tu, bila kita tambah tepuk tangan, intervensi dengan nyanyian, dia sangat minat dengan apa yang kita buat. Kita pun buat dalam golongan kedua. Jadi budak tu berjaya. Dia dah boleh tepuk tangan, dia dah boleh menyanyi dan berjaya jawab matematik. Tiba-tiba seorang budak ni tadi, dia okey je menyanyi, boleh lah sikit, tepuk-tepuk tangan boleh, tapi dia tak dapat lagi nak menyelesaikan isu tersebut. Kita lihat rupanya dia ni jenis yang cergas, aktif. Jadi kita tambah dengan aktiviti menari pula. Nampak tak? So, macam puan tadi dah rancang fasa-fasa tadi tu, fasa-fasa tadi tu sepatutnya duduk dalam bertindak je. Bukan kita nak agihkan fasa 1 golongan pertama, fasa 2 tak boleh. Benda tersebut tak boleh wujud pun di peringkat awal. Idea-idea yang seterusnya tu akan muncul kemudian nanti.
Okey, harap faham. Boleh tak faham? Jelas tak? Saya takut tak jelas sebab benda ni agak pening sikit. Doktor, saya nak tanya. Ya. Saya Puan Rafidah. Let's say kalau misal kata tempoh kajian ini lebih panjang kan? Maknanya kalau sekarang ni saya dapati macam yang saya sebut tadi lah, macam yang doktor sebut tadi, 2 orang tak mampu. So I repeat the whole process. Ya. Jadi dalam saya punya kajian tindakan tu maknanya I ada 2 gelung lah kan. Maknanya lepas second gelung tu maknanya barulah kajian tindakan itu pada saya satisfying lah. Tapi kalau saya tak mau buat dulu repeat the gelung, I just tulis lah, maknanya akan dibuat perbaikan macam tu lah. Ya, pada kajian gelung lah. masa akan datang. Yes, very humble. If you declare bila kita bertanding apa, kita beritahu dalam golongan ini masih lagi ada kelemahan. Namun saya lihat pelajar-pelajar tadi daripada 10, 2 tak dapat, 7 tadi tu sangat dapat. 8 tu dapat bagus, dapat boleh apa-apa. Maksudnya kita highlightkan kejayaan 8 tadi tu. 2 tadi tu mungkin kita akan tambah baik dalam kajian yang baru akan datang. Ataupun nak buat gelungan seterusnya, lagi baguslah. Okey, sekarang ni saya tunjukkan. Ini salah satu contoh di mana ada 4 gelungan table 1 ni, reflection and action plans PT in each study by cycle Okey, cycle ni gelungan lah. Okey, ni gelungan pertama. Okey, ni gelungan kedua. Ni gelungan ketiga. Ni dah di peringkat tinggi lah, tak apalah saya ajar je Okey, reflection. Ni tadi aku beritahu, refleksi. Ni yang gelungan dia kan pusing kan, refleksi. So apa refleksi yang pertama? Masalah apa? Masalah apa? So PT1 ni is a plan tindakan. So apa action plan? Action plan ni same dengan intervention. Intervention ni apa yang kita tambah baik? Add on. Tambah baik apa dia? Recommend some mobile network with good internet access. Contohnya begitulah. Okey, kita tengok ini kita dah buat dalam gelungan pertama tadi tu. Kita tambah baik dalam gelungan kedua pula. Second cycle. Apa dia refleksi kita? Posting status on social media page ada masalah. Processing status on social media page ada problem juga. So kita buat intervensi tambah baik iaitu posting status according to chronology, writing status method using 5Z method. Okay, kita dah buat dalam gelungan kedua. Dah buat gelungan kedua, kita tengok refleksi pula, patah balik kat sini. Lack of feedback on posting status and task. Okay, ada masalah dari segi feedback dia. Kita buat tambah baik pula intervensi dalam gelungan ketiga. Application of share concept on posting status to various communities. Okay, and then kita tengok pula apa yang terjadi. So kita pergi kepada refleksi dalam gelungan keempat, kita lihat students able to perform study perfectly without any problems. Nampak tak? Dia dah tamat menunjukkan akhirnya daripada 3 plan tadi ni, dia punya intervention since dia gunakan social media. Okay, tapi dia add on ni, nampak add on ini, add on ini, add on ini, supaya akhirnya dia dapat completely satu kajian tindakan yang sangat mantap. Inilah maksud dia proses gelungan. Bagi saya kalau di peringkat sekolah dapat satu gelungan pun dah sangat bagus. Kalau dapat banyak gelungan ni sangat hebat lah, tapi mungkin agak tinggi. Saya takut nanti penilai tu tak faham. Kalau dipaham, alhamdulillah. So ini jadual prosedur lah, biasa je. Okay, ni contoh saya nak tunjuk gelungan tadi tu. Berterabur, patutnya sini duduk atas, ni duduk bawah, terbalik. Gelungan pertama saya cerita apa terjadi. Ni cerita sikit-sikit apa refleksi dia. Gelungan kedua, ini saya punya gambaran Saya suka buat penulisan dengan berdasarkan gambar rajah supaya orang lebih jelas dan faham. Oh, gelungan pertama jadi macam ni, gelungan kedua jadi macam ni, gelungan ketiga jadi macam ni, sampailah gelungan yang keempat. Ini dapatan saya di peringkat PhD Ni sampai dapatan sampai orang UK bagi komen dan sebagainya lah. Okay, kalau kita lihat tengok balik tadi tu, ni dia. Dia punya proses gelungan yang berbagai-bagai lipatan-lipatan tadi tu. Okey. Ada tak pertanyaan lagi? Doktor, bermaksud gelungan ini adalah di bawah metodologi, jadi akan panjanglah muka surat kita menerangkan gelungan ini di bawah metodologi, betul doktor? Betul, dia akan jadi panjang lah. Betul, dia akan bercabang-cabang. So, kalau siapa yang buat gelungan, firstly, sebelum dia cerita proses merancang, bertindak dan memerhati, mereflect, dia kena tulis dulu benda ini dulu. Table 1, reflection and action plan in each study cycle. So dia kena cerita secara overall apa yang terjadi, barulah dia masuk proses yang sekarang ni tuan-tuan buat, merancang, bertindak, memerhati, mereflect. Lepas tu pusing balik merancang, bertindak, memerhati dan
reflect. Sebab dalam setiap gelungan tu berbeza rancangan. Dalam setiap gelungan tu berbeza dia punya instrumen dia. Objektif mungkin sama, tak jadi masalah. Tetapi mungkin berubah dari segi intervensi, berubah dari segi kumpulan fokus dia dah berubah daripada 10 kepada 2 je contohnya. Kemudian berubah dari segi pelaksanaan intervensi tentu tarikh, masa dan sebagainya, dan berubah dari segi pemerhatian. Kalau golongan pertama mungkin memerhati dengan melihat analisis dokumen. Dalam golongan kedua tiba-tiba dah tambah pula analisis dokumen bersama dengan temu bual pula nak mengukuhkan betul ke golongan kedua ni berjaya ataupun tidak. Dan akhirnya tuan-tuan puan buat refleksi. Dia macam satu proses tu berulang. Macam apa yang perempuan dah buat sekarang ni, ulang balik dalam pusingan yang kedua. Macam itulah. So dia akan jadi panjang lah. Okay, disebabkan semua dah dengar malam ni, saya nak cerita ya. Kajian tertinggi di peringkat yang tertinggi, jangan di peringkat doktor ataupun master, intervensi yang kita perkenalkan, kita kena masukkan bukti ataupun sokongan. Okey, katalah macam saya buat kajian tindakan kerja amal pendidikan moral tau. Okay, kerja amal pendidikan moral SPM. Sekarang dah tak ada, dah dihapuskan. Okey, dalam kerja amal pendidikan moral SPM ini, selalunya dia buat di sekolah, dia buat macam biasa. Tapi saya punya intervensi untuk menambahkan nilai moral dan juga dimensi moral pendidikan moral, saya tambah dia dengan sistem pengurusan pembelajaran dan juga rangkaian media sosial. Nampak biasa je kan? Guna LMS dengan SMN je. Saya pun boleh buat. Gunakan Facebook, gunakan Instagram, gunakan Twitter. Apa kelebihan dia? So, dalam pengajian di peringkat tertinggi, you kena buat satu, orang cakap sokongan. Kenapa you pilih beberapa medium tadi ni yang menyatakan intervensi dia tu sangat bagus? Okey, macam saya buat artikel psikologi ni, saya cari artikel di dalam Scopus, di dalam Google Scholar, dalam internet, saya cari semua pasal apa orang yang gunakan psikologi dan kesan dia kepada pengajaran dan pembelajaran. Kebetulan saya buat PhD, kurikulum dan pedagogi. So saya pun cari literature, baca banyak kajian-kajian dari seluruh dunia, hampir beratus-ratus artikel. So saya gabungkan dia dan saya pilih hanya yang terbaik, lebih kurang dalam 30 artikel berkenaan dengan psikologi mampu membentuk kecemerlangan dalam sebuah proses PDP. So, saya pun jadikan dia sebagai satu kajian berbentuk meta. Meta ni kajian tertinggi lah, di mana gabungan beberapa artikel yang menunjukkan dapatan-dapatan terbaik hasil daripada kajian tersebut. So, saya pun buat artikel artikel tentang psikologi, iaitu The Effectiveness of Psychology Application Usage in Teaching and Learning Systematic Meta-Analysis Study. Tapi ni saya bentang kat seminar lah. Untuk Facebook tadi ni, saya cari juga buat perkara yang sama dan dia dibentang di dalam artikel jurnal dan saya rasa Instagram kot. Instagram ni Scopus. Twitter ni pun Scopus. So dia macam ibarat bila orang persoalkan intervensi you buat biasa kan, tapi tidak. Kita dah bersedia senjata kita. Kita cerita bahawa setiap pemilihan intervensi yang saya buat ini adalah merupakan pemilihan terbaik berdasarkan artikel-artikel jurnal yang telah dibuat di seluruh dunia. Dan saya sebagai penyelidik kajian tindakan, saya juga dah bina saya dah bina kajian berimpak tinggi dengan diterbitkan di Scopus dan juga jurnal-jurnal bertaraf yang tinggilah. Okey, contohnya Instagram saya buat artikel juga, Twitter saya buat artikel juga. So bila orang soalkan, wow, intervensi ni bukan cacaran intervensi yang dibuat ni dah dikaji. Nampak tak? Siapa yang kaji? Saya sendiri yang dah mengkaji perkara tersebut. Ni nak beritahu awak lah, bila tuan-tuan pun buat peringkat tertinggi, bersemak nak cerita pasal buat master dan PhD, cerita je terus. Okay, kita kena tunjukkan perkara-perkara tersebut supaya orang nak tembak kita akan jadi selamat. Sebab ramai orang memperlekehkan buat kajian tindakan di peringkat PhD ni. Tapi saya tunjukkan. Okay, ni contohnya saya tunjuk saya buat meta-analisis, saya buat artikel paper Okay, orang tak buat, saya buat dalam bab 2 ni. Saya kan literature review kan. Saya buat literature review pasal intervensi yang saya pilih tadi tu memang intervensi yang bagus. Orang tak boleh pertikaikan. Sebab itulah bila saya viva, pengkaji tu diam je. Pengkaji pula, pembaca panel tu. Sebab rupanya saya dah buat untuk menyelamatkan diri lebih awal lah. Sekejap ya. Cikgu, belum pukul 9 lagi, tak apa. Ni kot. Bukan. Sikit lagi, jap. Ni dia. Okey, nampak ni. Meta-analisis dan meta-sintesis
kelebihan pelaksanaan kerja amal dalam keberkesan di Facebook, Twitter dan Instagram. Nampak tu? Maksudnya bila saya guna intervensi benda-benda tadi ni, saya dah ready dah. Betul ke benda ni bagus? So saya pun buatlah meta-analisis. Meta-analisis ni kajian yang besar tau. Okey, nampak ni nampak tu. Ini ialah artikel-artikel dari seluruh dunia yang saya kumpul, saya gabungkan. Contohnya Hong, HT, Buddhisma Based Charity, Philanthropy and Social Work. Ini kajian-kajian kerja amal di seluruh dunia. Saya kumpulkan, saya pilih 10 kajian, saya gabung kajian tu dan saya buat dia sebagai satu kajian meta di mana ini saya punya kesimpulan bahawa kerja amal membentuk kendirian baik. Kerja amal membentuk rasa empati. Kerja amal membentuk budaya kesukarelawanan. So orang kata, kenapa you pilih kerja amal dalam kajian tindakan ni sebagai intervensi? Berdasarkan kajian meta-analisis yang saya buat, berdasarkan artikel di seluruh dunia bahawa kerja amal ini dapat membantu 10 perkara ini. Macam mana you dapat? Saya dah terbitkan penulisan artikel di jurnal Scopus melalui meta-analisis. Nampak tak? Orang tak letak dalam bab 2, saya letak. So, kepada cikgu di luar sana, pemilihan intervensi tadi juga memainkan peranan yang besar sebenarnya, di mana bila intervensi yang kita buat cikai-cikai tu orang akan tembak. Cara tak nak tembak, kita kena bersedia lah. Dari segi keupayaan penulisan, dari segi rujukan dan sebagainya. Tapi di peringkat sekolah ni saya rasa tidaklah menjadi isu. Kalau tuan-tuan perempuan dapat menyenaraikan intervensi yang sedia ada ni pun saya tengok dah cukup baik. Okey, ada soalan lagi seterusnya? Doktor, pasal saya punya gelung tu, kalau semua fasa tu hanya dalam tindakan, maknanya saya hanya beri satu gelung lah ya, doktor. Satu je, sebabnya dia duduk, saya faham yang cikgu punya tu, dia duduk dalam intervensi je, dalam merancang bertindak, bertindak. Sebab saya ada 5 responden, kita guna istilah responden je pada murid-murid. Kita guna istilah kalau nak guna murid pun boleh, sampel pun boleh, responden ada. Sebenarnya jadi isu juga sebab dia tanya responden tak boleh. Bagi saya okey je responden. Nanti saya tetapkan mana ayat yang paling tepat. Kalau semua responden berjaya, jadi tak perlu banyak gelungan lah ya, tak salah. Betul. Banyak satu gelungan. Betul, tak jadi masalah. Tapi kalau nak uji cuba sepenuhnya, mungkin kita dapat kesan, ada yang tak dapat juga kan. Tapi berat sikit lah nak buat golongan yang kedua, ketiga dan seterusnya. Okey, terima kasih. Okey, Teacher Aisyah. Ya, berkenaan dengan format penulisan yang final write up tu doktor, adakah nanti doktor akan bagi format yang tertentu ataupun kita boleh guna format yang sedia ada? Dia akan berubah sedikit. Buat masa sekarang ni, siapkan dulu dapatan kajian, siapkan dulu refleksi and then siapkan dulu cadangan kajian seterusnya dan juga penutup. Sebabnya benda tu nanti akan duduk di dalam laporan akhir. Laporan akhir sebenarnya dah tak ada apa-apa dah. Dia akan organisasikan balik je. Organisekan setiap nombor-nombor tadi tu. Okey, terima kasih doktor. Jadi kena siapkanlah yang penting sekarang ni kena siapkan dapatan kajian. Sebabnya yang hantar baru 3 orang. Sebab mungkin yang 3 orang tu dia dah siap data kan. Yang masing-masing ni mungkin sedang apply sekarang. Tak apa, banyak masa lagi. Okay, ini baru awal bulan Ogos kan. Dia sebelum bulan 10. Okay, lagi yang lain, soalan lain? Tak ada ya? Rasanya okey kot. Okey, nanti saya akan emailkan kepada siapa yang dah submit proposal hari tu. So kena tengok email tau. Saya akan emailkan link untuk mendaftar kira ni lah, dapat SPL KPM. Dia mungkin dapat dalam 6 hari kot berkenaan dengan penghasilan proposal tu. So saya akan email, sila daftar link tersebut. Kalau ada kawan-kawan ahli kumpulan mungkin ada 2-3 orang kan, bagi sekali link tersebut untuk mereka sama-sama isilah. So akan dapat link kehadiran SPL KPM untuk menyiapkan proposal tu. Saya gabung je sekali, walaupun proposal tu hanya memakan kuliah 3 kali, jadi tu kan 2 kali je kot. Tapi tak apa, dia macam ibarat kita buat proposal tu
dikira sebagai latihan juga. Okey, ada soalan tak lagi? So 3 perkara yang perlu dibuat sekarang ni, yang belum siap lagi dapatan kajian kena siapkan. Okey, siapa yang dah siap dapatan perlu membuat refleksi, kemudian perlu membuat cadangan kajian seterusnya dan juga penutup. Tu pendek-pendek je sebenarnya, jangan panjang-panjang. Okey, soalan lain. Doktor, saya Puan Anastasia dari Putrajaya. Saya mungkin tak berkaitan dengan soal kita malam ni lah, tapi saya nak tanya satu persoalan. Kalau kita nak buat temu bual kepada sampel kajian kita lah, sasaran kajian dalam 30 orang, temu bual tu adakah kita perlu lakukan kepada semua 30 ataupun kita ambil sebahagiannya sahaja? Okey, itu kajian jenis apa ya, nak tanya dulu? Yang ini untuk PDPR lah, cikgu tu ada buat kajian penggunaan satu kaedah untuk PDP. Jadi dia buat case study ke kajian tinjauan? Masih kajian tindakan. Tapi nak lihat impak selepas berapa orang ya, macam mana. Okey, jadi mana dapatan terhadap kalau 30 orang tu mungkin dia boleh pilih lah sebahagian, ambil dalam 5 orang pun dah boleh dah temu bual, namanya temu bual berfokus. So kita declare dalam temu bual berfokus tu kita pilih kenapa 5 orang tu kita ambil. Mungkin 5 orang tu wakil daripada setiap sekolah ke, wakil daripada setiap daerah ke, kita kena ceritalah. So dalam kajian ini saya telah melakukan temu bual berfokus kepada 5 orang guru yang terlibat dengan apa-apa dan sebagainya. Kita boleh buat temu bual berfokus. Boleh. Terima kasih. Kalau nak buat saya kalau hasil murid-murid dalam tindakan tu, murid-murid kena menghasilkan puisi. Jadi puisi tu mereka hasilkan dalam bentuk PowerPoint. Yang tu semua saya masuk dalam lampiran lah ya, PowerPoint tu. Boleh. Maksudnya Puan akan jadikan dia sebagai analisis dokumen, betul tak? Ya. So dalam dapatan kajian tu boleh letak sebenarnya print screen, yes, boleh letak. Jadi jangan banyak, letak sikit je dalam bahagian dapatan kajian. Okey, saya tunjuk ya. Saya tunjuk yang dah hantar laporan. Cikgu ni guru cemerlang di Negeri Sembilan. Kejap ya. Saya tunjukkan. Kejap, saya tak share lagi, saya tengah buka. Macam mana dia melaporkan. Saya rasa laporan dia sangat bagus. Bolehlah kita kata orang tu apa, tengoklah kan. Okey. Baru 3 orang je hantar ya. Cikgu Luqman Hakim. Okey. Sekejap. Dia tak boleh share macam tu, dia kena share screen. Kalau share tu dia tak dapat. Okey, kita lihat Cikgu Luqman Hakim punya. Macam mana? Cikgu Luqman Hakim di dalam ni ke? Ada tak? Ada doktor, ada. Saya tunjuklah Cikgu Luqman Hakim ni bagus. Okey, boleh. Okey ya, okey ni memerhati dia. Sekejap saya kena besarkan lagi supaya lebih nampak jelas. Okey, ni dapatan tak payah pun buat macam ni sebenarnya Cikgu Luqman. Tak apalah, kita nak buat muka surat depan juga dapatan kajian, tak perlu. Bagi dapatan je. So 5.3 memerhati ni, ni alat-alat dia. So dapatan kajian macam mana dia buat? Okay, dia cerita secara general dulu. Hasil daripada pelaksanaan intervensi ni, dia cerita semua. So ini dia punya objektif pertama dia. Murid dapat membezakan struktur bunga. Ni saya tegur Cikgu Luqman, kalau macam ni kena jarakkan perenggan tadi ni kepada enter lah supaya tak rapat antara bold tu dengan perkataan. Okey, dia cerita semua melalui ni pemerhatian, nampak tu dia gunakan coding yang saya ajar. PMSLML, pemerhatian dia kan. Dia cerita pemerhatian dia and then dia letak ni dia punya dapatan analisis dokumen. Ni right, dia punya right lah. Menarik ya. Ni antara potensi-potensi penulisan yang cemerlang lah. Dia cantik tu dia letak. Lepas tu seterusnya latihan pengukuhan bahagian B pula. Bertujuan mengatasi pemahaman murid. Apa yang terjadi? Dia tunjuk
murid punya dapatan bagus dan sebagainya. Dapatan ini melalui pemerhatian ini, analisis dokumen ini jelas menunjukkan keberkesanan dalam penggunaan intervensi plantar detektif kerana murid sudah dapat membezakan struktur bunga dan fungsi pistil. Okey, itu objektif pertama dia done, dah selesai. Sekarang dia masuk objektif kedua pula. Murid dapat mengenal pasti perbezaan jenis bunga bisect dan bunga unisex. Bunga pun ada bisect dengan unisex ya, manusia je ada. So ni temu bual dia. Okey, dia condongkan. Okey, yang ni objektif ketiga. Okey, dia letak gambar-gambar rajah ni, bukti pencapaian dia. Okey, nampak tu bagus penulisan ni. Dan selesai, tu je. Ini contoh analis lampiran yang akan diletak nanti. Ini pemerhatian yang dibuat. Memang dia tunjuk guru buat apa yang dapat. Ini murid cemerlang lah. Bukan murid, pelajar cemerlang. Semasa murid menjawab, maksudnya dia ikut apa yang kita ajar. Dia buat. Sistematik. Ini analisis dokumen. Budak ni buat secara besar kan, dia bagi latihan. So dia crop lah, dia pilih yang nak terbaik, dia tunjukkan. Temu bual. Dia buat temu bual. Murid 1. Bunga bisect rupanya dia tanya kan, pengkaji. Okey, boleh bagi tahu cikgu satu contoh bunga bisect? Contohnya macam tu. Menarik lah. Okey, ada nak tanya tak? Tentang dapatan. Doktor, saya nak tanya dapatan. Okey, murid kita, objektif kajian dia, murid tidak minat dalam subjek bahasa Tamil. So apakah langkah plan intervensinya? Saya guna game Kahoot, Jamboard, Pearl Ball. So dapatan itu macam mana saya tunjukkan tu, kena ambil report yang penglibatan game Kahoot ke? Okey, objektif dia untuk dapat penglibatan murid Penglibatan murid. Yes. Jadi saya rasa kan cikgu punya instrumen cikgu guna apa? Yang ni tadi, yang ni kat sini. Instrumen tu. Pemerhatian. Yes. Writing lah, tulis macam cikgu ni buat. Dapatan kajian dia nampak dia tulis pemerhatian macam ni. Berdasarkan analisis pemerhatian dilakukan oleh pengkaji, murid telah menunjukkan mereka memahami subtopik pembiakan tumbuhan kerana seramai 9 daripada 10 orang murid berebut menjawab soalan spontan yang diajukan semasa permulaan sesi PDPC. Dia buat coding PMGMS, pemerhatian, guru, masa apa-apa dan sebagainya. Okey, Cikgu Lokman ubah ya, berebut ni ayat terlalu bombastik, bukan berebut ya. Seramai 9 daripada 10 orang murid sangat teruja menjawab, bukannya berebut ya. So cikgu, ini contoh yang Cikgu Lokman tulis di bawah ni. Ni dia, nampak tu pemerhatian yang dibuat. Perkara guru mengajukan soalan secara spontan di awal kelas. Apa yang terjadi? Cikgu tu pun tulis. Mengejutkan kerana 9 daripada 10 orang murid berebut menjawab soalan spontan yang diajukan. Ni ayat yang di dalam catatan, tapi dalam penulisan nanti Cikgu Lokman kena ubah. Berebut tu kepada mungkin sangat teruja untuk menjawab soalan spontan yang diajukan apabila guru apa-apa. So tadi macam cikgu tadi kata, kalau dia gunakan Kahoot, gunakan Jamboard dan sebagainya, cikgu letak borang macam ni, catatan, perkara, situasi, semasa saya memulakan kelas apa yang terjadi. Mungkin budak-budak macam very exciting, budak-budak suka, type je dalam bahasa Inggeris pun tak apa catatan ni, dalam bahasa Tamil pun tak apa. Yang penting dalam penulisan tu kena buat dalam bahasa Melayu lah ataupun bahasa Inggeris. Faham tak cikgu? Ya, faham doktor. Jelas. Selain daripada pemerhatian, apa lagi alat yang cikgu gunakan untuk menjawab soalan objektif pertama? Pemerhatian je? Temu bual. Temu bual. So temu bual dia pula tanya budak tu. Contohnya kalau cikgu dah guna Kahoot, dah guna apa semua ni kan, apa yang Kala rasa? Kita buat temu bual pula. So Kala tu akan jawab, seronok cikgu. Tu menunjukkan dia berminat. Awak betul-betul berminat ke gunakan ni? Betul cikgu berminat, saya nak hadir. So letak ayat dia macam ni. Macam ni, nampak ni. Best sangat. Saya ada cari kat YouTube, kot lah ada games pasal ni, tapi tahu cikgu dah buat games. Nampak ni. Dia condongkan, nampak tu. Ni contoh dia. Ni lampiran dia macam ni. Sebenarnya lampiran ni kalau tak ada pun tak apa. Kalau ada bagus sangat lah. Ni dia. Temu bual. Tu. Ni. Pengkaji. Sambil kawan-kawan lain siap nanti yang cikgu ni tanya, seronok tak semalam belajar guna permainan Planters Detective tu? Okey cikgu, best sangat. Lokman ni betul ke menipu ni, tulis ni? Saja tanya Lokman. Betul. Alhamdulillah betul. Nampaknya itulah dia contohnya
Cikgu, jadi cara buat macam Cikgu Lokman ni betul, tepat. Jadi kita copy, letak balik je dekat sini ayat dia dan kita pastekan ke sini. Mana yang macam saya ajar dulu. Ni nampak ni. Bila saya nampak Cikgu Lokman ni buat, maknanya faham lah apa yang saya ajar tu kan. Maksudnya jelas. Mungkin tak soalan lain untuk dapatan ni. Tak ada. Lepas Lokman, Muhammad Syahril. Sebelah-sebelah je nama. Lagi ada tak soalan lain? Sekejap ya. Nampak ada komen dekat tepi tu. Assalamualaikum Doktor. Salam. Saya ni Hakim. Saya nak tanya Doktor ni, kan saya punya salah satu objektif kan, apa tu, untuk meningkatkan kehadiran murid semasa PTPR. Okey. Tapi partisipan dalam research saya ni melibatkan 5 orang je. Okay. Kan kalau macam saya tengah nak buat sekarang kan, bila saya nak extract daripada Google Form kehadiran, itu kan Google Form kehadiran untuk semua murid bila ada semua sesi, satu sesi tu kan. Jadi macam Doktor ada idea tak macam mana saya nak tunjuk? Ambil je print screen daripada apa data tadi tu, kita highlightkan lah nama-nama budak tu saja. Print screen je. Ataupun macam cikgu ni, dia buat macam ni je. Dia senaraikan. Tapi ni saya dah tegur kalau cikgu nak letak macam ni, boleh. Tapi jangan gunakan nama betul. Tukar murid tadi tu kepada murid 1, murid 2, murid 3. Lagi satu terma. Budak-budak di sekolah murid. Nama murid, mungkin murid 1, murid 2, murid 3, murid 4 sampai murid yang ke-12. Jangan letak nama sebab ni penyelidikan kan. Memanglah kita rasa tak masalah, tapi dari segi etika penyelidikan tukar. Cikgu ni punya pun okey juga, tak jadi masalah. Tapi saya bagi cadangan kalau rajin buatlah bentuk rajah sebenarnya, graf. Lebih jelas kan. Kalau jadual ni okey juga. Tapi macam ni bagus, nampak dia buat quiz praktikal 1, praktikal 2. Saya faham ni sebenarnya macam pra dan post kan, tapi dia dah ubah analisis dokumen dengan mendeklarkan quiz praktikal 1, praktikal 2. Ni graf 1 maklum balas pelajar. Nampak bagus lah. 45% kata ni. Tapi kan saya suka kalau gunakan skala ni, gunakan skala ya atau tidak, ataupun 3 skala je. Tak setuju, setuju, sederhana dan juga setuju. So macam ini skala, saya faham 3 dan 4 ni sebenarnya ialah skala setuju ni. Cuma setuju dengan tak setuju kan, jadi macam jadi rendah. Dia nampak macam tak berapa tinggi kan, tapi sebenarnya gabung 2 ni tinggi. Okay, nampak bagus lah cikgu ni buat. Dari pelajar dia. Ni punya data dia. Sekali lagi kalau boleh gunakan gelaran nama murid tadi tu. Okay, ni pun menarik juga. Dia gunakan gambar carta macam ni. Sebab dia menggunakan analisis dokumen, lepas tu dia cerita pula. Macam kes Lokman, Cikgu Lokman tadi, dia dah buat temu bual. Ada tak analisis dokumen? Ada juga ada analisis dokumen kan? Okey, kalau lah Cikgu Lokman dah buat analisis dokumen, Cikgu Lokman nak pula buat contohnya markah kan, boleh juga buat rajah. Kalau rajin lah, berdasarkan kepada ini, rajah ni peningkatan berapa markah pun boleh juga. Nak letak lah, kalau nak, tak nak pun tak jadi masalah. Sebab ada setengah orang, dia suka tengok gambar rajah macam ni. Dan dia print screen je maklum balas secara open-ended. Open-ended ni soalan terbuka. Ni semua tadi kan. Tiba-tiba dia dah ada reflect. Tak tahulah macam mana. Tapi bagus juga reflect yang dia buat ni. Cikgu ni buat refleksi pun okey. Cikgu Hazrul ada dalam ni ke? Ada tak Cikgu Hazrul? Cikgu Hazrul ni dah ada punya refleksi. Advance pula. Okey, last but not least ni kita tengok malam ni semak yang ketiga. Daripada Cikgu Siti Umayyah. Saya dah komen kat tepi tu juga untuk dia tambah baik. Dulu kan saya guna pen untuk tanda ni, tapi sekarang ni tak sempat. Cikgu Umayyah ni macam mana pula dia punya dapatan dia. Okey, tengok dapatan dia. Ni sama juga objektif pertama. Dapat ni kita kena baiki nanti Kena baiki dari segi corak persembahan. Tengok ni. Tak ada justify ni kan, nampak berterabur, berselirat. Nanti kena baiki nanti di akhir sesi akan ada sesi namanya aksesori penulisan, di mana saya nak betulkan penulisan supaya cantik. Macam ni tak cantik kan, berdasarkan analisis temu bual. Dia cerita pasal temu bual, tapi di sini kesilapan dia buat analisis temu bual
Dia cerita bahawa bukti dapat dilihat melalui rakaman suara. Jangan ceritakan saya cakap hari tu kita dalam keadaan pandemik, kita tak dapat jumpa. Jangan buat rakaman suara. Kita buat je ni sistem mobile. So saya suruh ubah. Jangan katakan voice note murid. Cakap je temu mobile. So betul lah ni dia buat ni. Cikgu, saya dah boleh menggunakan kata sendi. Ni betul. Tapi ni kena ke tengah. Macam Cikgu Lokman dia dah baiki ke tengah kan. WAM1. Ni coding yang cikgu tu buat. Saya faham tapi jangan tulis itu voice note. Cakap je temu mobile. Okey, objektif kedua dia digunakan analisis dokumen. Ni dia. Kalau macam ni gambar cikgu nak lapor, jangan sentak ke tepi tau. Gambar-gambar kena kecilkan dia duduk di tengah. Macam Cikgu Lokman buat tadi. Dia ke tengah sikit supaya nampak ni gambar tu saya suruh ketengahkan. Macam ni ketengahkan. Jangan memenuhi ruang penulisan tadi tu. Okey, cikgu ni pun okey juga. Cikgu Siti Umayyah. Ada tak dalam ni Cikgu Siti Umayyah? Ada. Cikgu Siti Umayyah nanti baiki ya. Ya. Cikgu Siti, apa tu voice note tadi tu jangan ni. Jangan tulis voice note, tulis je temu mobile. Oh, sebab budak buat rakaman dia hantar. Saya ingat voice note. Betul, voice note tu tapi kita declare je. Berdasarkan analisis temu mobile. Itu je ya. Ya. Terima kasih Cikgu Siti Umayyah. Cepat buat. Siap dah pun. Bagus. Lepas tu, kalau boleh lampirkan sikit. Kalau nak lah. Kalau tak ada pun, tak apa juga. Okey. Berkenaan dengan coding, short forms dia tu kita nak refer dekat mana ya? Jika kita belum biasa dengan coding sistem tu. Hari tu saya ajar kuliah tak ingat teacher Aisyah. Oh, yang tu video yang rakaman kedua ke doktor? Ya betul, dalam tu ada saya ajar pasal coding. Okey, itu saya semak semula. Tengok balik ya. Okay. Ya. Teacher Aisyah yang tingkatan 6 kat Kedah tu ke? Ya, saya doktor. Wah, bagus penulisan teacher. Saya dah semak dah, nanti boleh masuk buat PhD. Amin doktor, amin. Terima kasih. Okey. Nampak ya saya kan walaupun murid ramai 70-60 orang, saya boleh hafal setiap seorang-seorang dia. Hakim, you buat pendidikan seni ke buat pendidikan bahasa Inggeris? Saya tak faham pendidikan seni Tak, saya buat bahasa Inggeris tapi dalam bahasa Inggeris saya letakkan elemen terapeutik tu. Kenapa tak writing in English? Memang writing in Malay. PPD Hulu Selangor kena buat bahasa Melayu. PPD Hulu Selangor kan buat bahasa Melayu. Tak apalah, no comment. Okey. Teruskan. Sebab macam pelik kan? Okey. Cikgu Yogeswari tadi bahasa Tamil ke pendidikan moral? Bahasa Tamil, doktor. Betul. Ipoh kan? Kat Ipoh? Sungai Siput. Tengok tu hafal, tahu Cikgu Yogeswari. Cikgu Iliana, Sabah. Okey, jadi Ustaz Somad macam mana proses? Okey. Saya sekarang dalam proses untuk ni lah mendapatkan maklum balas daripada pelajar. Okey. Menganalisis lah. Dr. Chun okey. Dr. Chun Cheng okey tak? Okey doktor, tengah nak dapatkan nak jalankan intervensi. Mungkin minggu ni ke minggu depan. Lepas tu kita dengar refleksi lah. Okay, thank you. Okey, kalau tak ada apa-apa, kita tamatkanlah sesi kelas malam ni. Jadi jangan lupa siapkan dapatan dan mana dah ada dapatan tu teruskan dengan refleksi, teruskan dengan cadangan kajian seterusnya dan juga penutup. Lepas daripada ni dah terus boleh compile semua, jadikan dia penulisan muktamad lah kiranya dah habis settle dan nanti akan ada sesi yang terakhir namanya implementasi. Implementasi itulah saya akan ajar bagaimana format yang diminta oleh PPD, JPN berbeza-beza kan. PPD lain, JPN lain, EPRD pun lain. Tapi sebenarnya tak jadi masalah sebab kita dah buat. Kita cuma pindah-pindah alihkan penulisan tersebut sahaja. Terima kasih banyak kerana sudi bersama pada malam ini.